Ya, itu dia para penonton. Selamat kembali dan seterusnya kita nak berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Pendengaran Sedunia dan kalau boleh saya nak kongsikan sikit pada ianya disambut setiap tahun pada 3 Mac. Jadi untuk hari ini kita nak kongsi apakah antara peranannya, apakah yang boleh kita lakukan selaku masyarakat, dan bersama dengan saya yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Puan Nur Fadilah Nordin selaku Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi. Assalamualaikum Puan. Salam. Dan juga ditemani oleh Puan Siti Jamilah Muhammad Noor selaku Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi. Assalamualaikum Puan. Selamat datang. Okey. Jadi sebagai permulaan Puan, setiap tahun kita akan menyambut Hari Pendengaran Sedunia pada 3 Mac. Jadi permulaannya mungkin boleh kongsikan apa yang dikatakan dengan sambutan Hari Pendengaran Sedunia ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Sebelum tu saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada tim Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang untuk kami mempromosikan sambutan Hari Pendengaran Sedunia ini, khususnya yang akan diadakan di Hospital Rehabilitasi Ceras. Okey. Saya percaya tak ramai orang tahu ada hari sambutan pendengaran sedunia. Betul tak? Betul. Okey. So, untuk menjawab kepada soalan tadi, Hari Pendengaran Sedunia ini merupakan satu inisiatif daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang disambut pada setiap 3 Mac setiap tahun. Kalau kita tengok 3 Mac tu 3-3. Macam bentuk telinga. Okey, dia ada simbolik dia. Itu simboliknya lah. Okey, timbulnya inisiatif ni kenapa? Kerana prevalence masalah pendengaran yang semakin meningkat. Kalau saya ambil satu kajian daripada WHO yang mendapati dalam setiap 20 individu tu ada satu individu yang disahkan mengalami masalah pendengaran. Dan kadar ini dijangka akan meningkat kepada dalam setiap 6 individu akan ada satu yang akan disahkan mengalami masalah pendengaran pada tahun 2050. Jadi saya rasa sangat wajarlah Hari Pendengaran Sedunia ini diadakanlah. Okey, baik. Wow, dia akan ada peningkatan setiap tahun demi tahun. 6 orang yang akan akan mempunyai masalah pendengaran sebagainya lah peningkatannya. Okey, dan Puan mungkin boleh kongsi juga apa sebenarnya tujuan untuk kita menyambut sambutan ini? Okey. Terima kasih Puan. Okey, secara amnya pendengaran yang normal atau pendengaran yang baik amat diperlukan untuk setiap lapisan masyarakat. Okey, yang tu biasa kita guna untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Sebagai contoh untuk berhubung dengan keluarga, rakan sekerja dan juga persekitaran lah. Okey, jadi sangat penting untuk kita menjaga kebersihan dan kesihatan telinga agar kita tidak terdedah kepada penyakit-penyakit yang berkait dengan telinga. Okey. Begitu juga dengan pendengaran kita lah. Seboleh mungkin kita cuba untuk mengawal dan mengelak daripada terdedah kepada kebisingan yang melampau yang boleh merosakkan pendengaran kita lah. Okey, ini kerana sekiranya kita tidak menjaga kebersihan telinga dan juga kesihatan pendengaran kita, berkemungkinan besar kita boleh mendapat masalah pendengaran dan ini boleh menjejaskan kita boleh memberi impak yang negatif lah kepada diri seseorang, termasuk boleh menyebabkan juga depression ataupun kebimbangan, kerisauan kan. Malah lebih teruk lagi boleh seseorang tu boleh menyebabkan boleh jadi mengasingkan diri daripada masyarakat. Okey, so itu lebih teruklah. Okey, jadi kita tak naklah benda-benda macam ni berlaku. Jadi sebab kesan ni boleh memberi orang kata kesan yang negatif kepada prestasi belajar, prestasi kerja seseorang dan juga kualiti hidup individu tersebutlah. Itu antara faktor-faktor yang cukup membimbang. Ya, betul. Baik, dan bila kita bercakap berkenaan dengan sambutan ini, ada program saringan pendengaran yang akan menjadi fokus utama untuk sambutan Hari Pendengaran Sedunia ini di peringkat KKM. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi Puan. Okey, program saringan pendengaran bayi. Okey, program ini merupakan satu program yang telah dilaksanakan secara meluas di kebanyakan negara termasuk Malaysia sendiri. Okey, dalam usaha untuk mengesan masalah pendengaran dengan lebih awal dalam kalangan bayi yang baru lahir. Okay, masalah pendengaran bukan saja boleh dikesan pada orang dewasa, tapi juga kanak-kanak walaupun baru lahir. Sebab statistik sendiri menunjukkan daripada 1000 kelahiran ada 1 hingga 3 bayi yang didapati bermasalah pendengaran. Okay. Di Malaysia sendiri, hasil daripada program yang kita adakan ini, 4 daripada 1000 bayi yang menjalani ujian pendengaran di fasiliti KKM mendapati mempunyai masalah pendengaran. Kalau kita tengok pada slide ni yang kita tunjukkan sekarang,
Okey. Kan 4 daripada 1,000 bayi didapati bermasalah. Namun begitu, coverage kita tak berapa tinggi. Kalau kita nampak daripada 280,820 kelahiran hidup tu, hanya 173,800 lebih itulah yang didapati yang memperoleh manfaat daripada program ni, iaitu hanya 62% saja. Okey, bagaimana dengan baki tu? Mereka ketinggalanlah dan tak dapat untuk menjalani ujian saringan pendengaran. Jadi sebab itulah untuk program untuk sambutan tahun ini kita nak memperkukuhkan lagi pelaksanaan program ni, lebih-lebih lagi untuk pada sambutan tahun lepas, di mana YB Menteri Kesihatan kita pada waktu itu telah mensasarkan supaya sebanyak 90% bayi yang dilahirkan di negara ini dapat menjalani ujian ini. Menjelang tahun 2025 kita nak grasp most of bayi yang lahir lah. Okey. Dan even Menteri Kesihatan pada hari ini, iaitu YB Dr. Zaliha Mustafa, beliau mensasarkan sebanyak 50 bayi telah menerima manfaat daripada program saringan pendengaran ini. 50,000 bayi sebagai KPI YB dalam 100 hari beliau lah. Okey, wow, itu dia antara pendekatan yang boleh kita lakukan untuk membantulah kan, khususnya daripada saringan daripada peringkat bayi lagi kan, Puan? Okey, dan bila kita bercakap berkenaan dengan sambutan ini, Puan, mungkin Puan juga boleh kongsikanlah sebab kita fahamkan setiap hospital mempunyai perkhidmatan audiologi di Malaysia yang juga turut mengadakan program bersempena dengan sambutan Hari Pendengaran Sedunia ini. Dan apakah antara program yang dirancang oleh Hospital Rehabilitasi Ceras HRC sini pada tahun ini? Mungkin ada kelainannya, Puan? Ya. Betul, ada kelainan pada tahun ini. Okey, pada tahun ini unit audiologi Hospital Rehabilitasi Ceras akan bekerjasama dengan unit audiologi Hospital Putrajaya. Okey. Dan Kelab Sukan dan Kebajikan Hospital Rehabilitasi Ceras dan juga Audiolab Enterprise Sdn Berhad. Okey, untuk menjayakan program sambutan Hari Pendengaran Sedunia ni. Okay, jadi kita akan adakan di Taman Tasik Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur, dan program ini akan berlangsung selama 3 jam daripada jam 8 pagi sehingga 11 pagi. Okey. Okey, jadi tahun ini kita buat sedikit kelainan yang mana kita akan adakan di luar hospital. Maksudnya kita akan adakan di taman, yang mana kita berharap agar perubahan ini boleh memberi peluang kepada orang ramai untuk lebih ramai hadir, lebih ramai yang hadir ke program kami inilah. Antara aktiviti yang dirancangkan adalah pameran penjagaan kesihatan telinga dan pendengaran, saringan pendengaran dan juga sesi konsultasi dengan pegawai audiologi. Okey. Ada beberapa perkara di situ. Daripada jam berapa tu, Puan? Daripada jam 8 pagi sehingga 11 pagi. 3 jam lah. Okey, 3 jam akan berlangsung ya. Okey, dan Puan, bila kita bercakap tentang pegawai pemulihan perubatan audiologi, apakah sebenarnya peranan mereka ini? Peranan pegawai pemulihan perubatan audiologi. Okey, saya singkatkan pegawai pemulihan perubatan audiologi ni saya singkatkan sebagai audiologis lah. Okey. So secara umum kita tengok dari segi pengurusan kes lah. Okey, Okey. Biasanya audiologis ni berperanan untuk mengurus kes-kes pesakit yang mempunyai masalah pendengaran, dan juga masalah yang berkait dengan pendengaran. Sebagai contoh, masalah berdesing dalam telinga, contoh iaitu kita panggil tinnitus, ataupun masalah vestibular dan keseimbangan, dan juga masalah-masalah pesakit yang mana mempunyai pendengaran normal tetapi tidak mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan. Yang ini kita panggil masalah pemprosesan auditori. Okey. Itu perbezaannya. Perbezaannya. Okey. Jadi itu peranan audiologis. So beza antara audiologis
dengan doktor pakar telinga ni. Biasanya orang confuse antara audiologis dengan doktor pakar telinga kan. Okey, audiologis ni biasanya pengurusan kes menjurus lebih kepada penilaian dan juga pengurusan yang berkait dengan pendengaran lah. Okey. Manakala penerangan. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya di atas penerangan tersebut. InsyaAllah mungkin ada kesempatan lain kita akan bincangkan lagi untuk berkongsi lebih lanjut lagi kan apakah antara peranan, perbezaan peranan dan sebagainya. Terima kasih. Saya kepada kedua-duanya iaitu Puan Siti Jamilah Muhammad Noor, selaku Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi, dan juga Puan Nur Fadilah Nordin yang juga merupakan Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Moga semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Dan moga pendedahan ini juga dapat diwawarkan kepada orang ramai lagi untuk sama-sama kita memahami dan juga mengetahui apakah antara peranan yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat. Baik,